Hakikatnya adalah hakikat seluruh makhluk. Jadi walaupun hak kita kenal ni Muhammad Rasulullah, tetapi kewujudan dia tu di peringkat awal lagi ya Tuhan menyatakan Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad ni daripada Nurullah. Nur Muhammad daripada Nurullah. Maka daripada Nur Muhammad ni lah Tuhan jadikan sekalian alam ni. Ya hadis menyatakan ana min nurillah wa hulika kulluhum min nuri. Artinya aku daripada Allah, daripada cahaya Allah, dan seluruh alam ini dari cahayaku. Keturunannya 4 jenis. Pertama, seluruh alam. Jadi daripada Nur Muhammad tu dibuat 4 jenis. Pertama, seluruh alam. Kedua, semua wali-wali Allah. Ketiga, malaikat-malaikat. Dan keempat, keturunannya yang lahir daripada jasad. Ketiga-tiga yang kemudian itu adalah detail atau secara terperinci yang pertama. Jadi, Tuhan buat dari 4 ni lah. Daripada cahaya yang pertama tu jadi ke alam. Maka nak menyatakan alam secara jelas, mula-mula terjadi ke semua wali-wali Allah. Wali-wali Allah ni maknanya wakil-wakil Allah. Seperti kita kata bermula dengan tu ada dan seterusnya lah. Gitu. Kemudian terjadikan juga malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat. Dan keempat keturunannya, keturunan daripada ada tu, dan ketiga-tiga hak dia ni dia kata, perincian daripada yang pertama. Maknanya, dia nak wayak gini je, dia nak wayak terjadi ke Allah daripada Nur Muhammad. Maka daripada Nur Muhammad lah terjadi ke sekalian tari bulan gambar-gambar ni, dia juga terjadi ke tu ada. Lagu tu ialah lebih kurang kalau kita fahamnya. Lagu tu. Yang ketujuh, kaum fuqaha tidak bersetuju dengan pendapat aulia Allah. Jadi fuqaha kata, buat mula-mula tu bukan aulia lagi dia kata. Dia buat malaikat dulu ke, tu dia bersalah, maknanya ada sedikit proses pendapat lah. Mereka tetap mengatakan wujud itu ada 2. Satu yang asal dan satu lagi yang sementara. Yang datang daripada adum, iaitu tidak ada, yang tidak ada. Jadi wujud dia kata ada 2. Satu hak sementara, satu hak asal. Dan kedua-dua tu bermula daripada adum, daripada tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah. Meskipun mereka berkata Allah tiada berkuasa menjadikan ghaib, ghaibnya yang tidak ada wujudnya. Jadi ayat ni tak sedap ni, sebab dia kata Tuhan tidak berkuasa. Maknanya Tuhan tidak berkehendak menjadikan yang tidak akan diwujudkan. Senang begitulah. Benda yang Tuhan tidak akan ada, dia tidak berkehendak kepada nak buat. Lagu tu. Hak ada ni, hak Tuhan kehendak, dia nak buat. Lagu tu. Menjadi wujudnya benda-benda bukan dari tidak ada, tetapi adalah daripada ayat sabitah almiyah, al-alimiyah, iaitu bentuk-bentuk yang tetap di dalam ilmu dan pada luarnya.
adam idafi, iaitu tidak ada menurut bandingan. Jadi dia kata, wujud benda-benda ni, nyata benda-benda ni daripada ayat sabitah. Ayat sabitah, maknanya dalam ayat sabitah tu sudah ada benda-benda ni semua sekalinya, tetapi tidak jelas lagi, tidak nyata benar lagi, kecuali dalam ayat kharijah. Ala kharijah ni nyata, benda tu nyata dah. Jadi kalau kursi-kursi, kalau pokok-pokok, kalau rumah-rumah, jadi nyata dah. Dan tu dalam ayat kharijah. Dalam ayat sabitah ni kenyataan secara umum. Dalam ayat sabitah ni juga dinyatakan ala wahidiyah. Lagi tu ala wahidiyah. Dan ayat kharijah ni ialah ala insan. Kita ngaji tu ala insan. Ayan, apa makna ayat? Ayat ni makna ternampak apabila pun zahiran. Jadi nampak kerana Tuhan menzahirkan benda tu. Mengurniakan kepada mereka wujud idafi, iaitu wujud bandingannya. Iaitu pada luar mereka adum, tetapi wujud di dalam ilmu. Mana benda tu tak ada lagi luarnya. Dalam ayat sabitah ni sabit baru. Dan dalam ilmu tu tak ada belakang nak jadi go tu jadi go ni ada secara jelas ada. Tapi benda dia nak jadi tu tak wujud lagi. Tu mana ayat sabitah. Kalau wujud nama dia ayat kharijah lagi tu. Oleh itu benda-benda objek tidak datang dari yang tidak ada, tetapi adalah wujud dari wujud Allah. Jadi semua benda-benda ni bukanlah mari daripada tak ada betul, tetapi ada ni kerana diwujudkan oleh Allah. Dan Tuhan diwujudkan oleh Allah itu nak menunjukkan wujud Allah. Sekali lagi, jadi Tuhan mengadakan makhluk ni, mewujudkan makhluk ni, nak memberitahu bahawa wujudnya Allah. Gitulah. Dalam ilmu Allah, mereka berserta dengan wujud Allah. Jadi wujud tu dalam ilmu baru. Bukan zahir lagi. Dalam ilmu Tuhan baru. Pada luarnya, mereka datang dengan wujud Allah. Jadi kita nampak di segi luar, di segi zahirnya, seolah-olah mari benda tu bersama dengan wujud Allah. Tetapi benda tu tidak mari bersama dengan wujud Allah. Kalau mari bersama wujud Allah, makna benda tu qadim. Sedangkan benda tu adalah baru. Tetapi dalam ilmu Tuhan tu qadim. Malah gitu. Mana dalam ilmu Tuhan ada belakang dah benda tu. Ilmu tu qadim. Jangan kata ilmu tu baru, ilmu tu qadim. Sebab ilmu tu nak menyatakan zat yang tahu, zat yang berilmu. Malah gitu. Tetapi sepanjang yang berkenaan dengan pengetahuan mereka tentang luar, zahir mereka itu, mereka tidak membau-bauan mewujudkan dalam luarnya externality. Dengan demikian perintah jadilah kun bukanlah diarahkan kepada adum, tetapi adalah kepada ayat sabitah. Lagi tu. Jadi kenyataan kun payaku mana jadilah tu benda yang sudah ada dalam ayat sabitah. Cuma tidak wujud lagi benda tu secara zahir, tapi apabila diibaratkan kata kun, barulah benda tu wujud. Lagi tu.
iaitu bakat-bakat peribadinya sendiri yang asal. Yang nampak pada zahirnya adalah sementara. Jadi, hak ayan sabitah tu sementara aja. Gambar-gambar tu sementara. Sebab apa? Kalau dia Tuhan buat nyata, tak ada dah hak sementara tu. Alah gitu. Dan tidak kekal. Memang tidak kekal. Hakikat adum tidak boleh ditukar menjadi wujud. Jadi, oleh kerana kita ni hakikatnya tak ada. Sebab ada tu tak menyatakan Allah saja. Kita ni tak ada. Maka hak tak ada ni tak mungkin ada. Lah gitu. Dan sebaliknya, dan sebaliknya. Jadi kalau hak tak ada, tak wajib ada. Dan kalau hak ada, tak wajib tak ada, sebaliknya. Perbezaan pendapat antara ulama dan urfa orang-orang sufi bukanlah pada prinsip doktrin atau butir-butirnya, tetapi adalah pertama, ialah berkenaan dengan kejadian makhluk lah. Ulama mengatakan wujud kejadian adalah berbeza dengan wujudnya Allah. Urfa mengatakan tidak ada perbezaan, hanyalah satu jua, iaitu ayam bagi yang satu lagi. Jadi pertama ni dia kata, kejadian makhluk ni, hak ada lah ni daripada ayat. Mana ayat sabitah lah, daripada ayat sabitah. Maka bila jadi itu kita panggil ayat kharijah. Dan terjadinya daripada ayat sabitah tu menunjukkan wujud Allah. Yang tidak ada perbezaan. Tak ada perbezaan mana tak beza. Hak dalam ayat sabitah tu lagu mana dia nak buat misalnya buat kuda, maka tubik kuda tu serupa dalam ayat sabitah. Hak dalam ayat kharijah ni serupa dalam ayat sabitah. Tidak ada perbezaan. Satu jua pun. Jadi tidak beza. Benar tu lah. Kalau dalam ayat sabitah tu nak buat kata nak buat bulan, maka tubik bulan tu serupa dalam ayat sabitah. Lah gitu. Kedua, ulama mengatakan kejadian adalah daripada adum. Dan perintah jadilah adalah ditujukan kepada adum itu. Urfa mengatakan yang diperintahkan itu mestilah ada atau wujud untuk menerima perintah itu, dan ialah a'yan di dalam pengetahuan itu, iaitu bakat dalam batin. Jadi pendapat kedua dia kata ulama, dia kata kita ni daripada adum ni tak ada. Maka daripada tak ada itu Tuhan menjadikan, Tuhan mengadakan. Tuhan mengadakan kita daripada tak ada. Makna kita ni ada mula. Tetapi walaupun ada mula, maka hak jadi ni serupalah hak dalam ayat sabitah tu, hak dalam kita kata dalam peringkat wahidiyah tu. Kalau ala wahidiyah, maka kenyataan kita dari ala wahidiyah tu serupalah dengan kita lah ni kalau kita. Serupalah. Tidak ada beza sikit pun dia kata. Jadi serupa yang diperintahkan. Maknanya hak Tuhan tetap lagi ni yang tidak berubah. Ketiga, ialah perkara yang berkenaan hu dan ka'annahu. Sufi seperti Syihabuddin Syuhrawardi mengatakan bahawa
di dalam panah benda atau makhluk yang terhad menjadi ka'annahu seperti dia, dan bukanlah hu dia seperti dalam api yang menjadikan seperti api, dan bukanlah api yang sebenarnya. Hakikat besi berlainan daripada hakikat api. Menurut di dalam Tahfatul Ins 300 Aulia adalah mengikut mazhab ini, dan 300 lagi mengikut Syekh Al-Akhbar yang mengatakan atau makhluk menjadikan hu. Jadi dalam yang ketiga ni, dia bicara, dia kata hak perisik doktrin tadi berasas ke, dia kata hu dan ka'annahu. Jadi hu ni dia kata hu ni dia ni seperti besi dalam api yang menjadikan seperti api, dan bukannya api yang sebenarnya. Jadi besi tu kalau kita bakar dalam api, jadi nampak serupa api yang merah, tetapi besi itu tidaklah api, dia kata. Walaupun merah serupa api, besi itu tak besi lah. Dia nak rakyat gitu ya. Hakikat besi berlainan daripada hakikat api. Walaupun di besi itu nampak api, tetapi hakikat besi dengan api lain. Jadi tu dia nak rakyatnya. Syekh Al-Akhbar menyatakan iaitu wujud lebih daripada satu. Yang sama itu juga menzahirkan pada dirinya dengan dirinya, seperti air menzahirkan kepada dirinya rupa ais. Jadi dia kata di Syekh Al-Akhbar, wujud ni tidak lebih daripada satu. Misalnya dia contoh gini, dia contohnya air. Hak nak zahir je, air batu. Jadi air batu tu, dia tak serupa dengan air. Kerah dia tu. Tetapi dia tu tidak lain daripada air. Dia nak buat gitu. Jadi, sama ada itu juga menzahirkan kepada dirinya dengan cara perbatasan. Makna ada hak. Makna hak air dengan ais tu dia lain lah. Kalau beku baru panggil ais. Kalau cair tu panggil air. Jadi hak dia nya, kalau ais, sehingga dia cair. Lagi tu. Dia nak bayar lagi tu je tu. Sehingga dia cair tu, barulah kita panggil dia air. Kalau tidak, dia tu ais. Sedangkan ais dan air ni benda yang sama. Tetapi mempunyai pembatasan, mempunyai limitation. Apabila dalam keadaan panah bentuk atau batasan hilang, yang mutlak tinggal. Apabila hak terbatas tadi, ais tadi, cair belakang, maka tinggallah hak mutlak. Dia air. Yang menjadi ke hu tu, dia tu. Dia air ke? Dia lah, dia air lah, misal contoh gitu. Dia nak perbandingan, kita faham mengenai ketuhanan. Mazhab ini pergi sampai ahadiyat. Dan mazhab yang satu lagi, mazhab mutasaffawi. Pergi sampai kepada wahidiyat. Jadi mazhab dia ada, dia royak, maknanya membezakan dia antara ais dengan air itu, menunjukkan martabat ahadiyah. Ada pula yang mengatakan ais dengan air tadi adalah martabat wahidiyah, dia kata. Kita baca lagi sikit lagi.
Mazhab yang kedua itu, iaitu Wahidiyah ni, mengatakan ada dua wujud yang berlainan. Dua benda yang berlainan di dalam pandangan mereka. Jadi kalau serupa dia pertama dia kata antara besi dengan api. Besi itu bakar dalam api, maka besi itu nampak berapi. Besi menjadikan api sementara. Api di besi itu sementara. Api tetap api, besi tetap besi, dia kata. Apabila dia pergi ke air pula dia. Besi tadi mana? Apabila api itu di besi itu terhapu, maka nyatalah yang sebenarnya iaitu besi lagi tu. Sebab api itu sementara aja duduk di besi itu. Begitulah juga dikata antara ombak dengan laut. Jadi ombak tu di laut, ombak mari tu baru. Tetapi laut tu tetap laut. Jadi laut tu adalah nak gambarkan Allah, ombak tu nak gambarkan makhluk, nak qiyas pada makhluk. Jadi hak baru mendatang pada air laut tu ialah ombak. Hakikatnya air laut. Ada nak ayat gitu je. Allah adalah Allah, tidak ada apa pun berserta dia. Wallahu illa kama kana. Allah sekarang adalah seperti Allah dahulunya juga. Mana Tuhan yang tidak berubah. Dia bakar, kekal. Kekal dia tu tak berubah, dia kata. Okey. Sekarang tu dulu sebab banyak benda-benda rosek-rosek ni untuk kita perbincang sekarang tu lah. Kemudian dia apabila buih berpecah tu kita akan datang lah. Jadi kita buka kepada perbincangan.